pada bahasan sifat qidam darut tasasul saya cerita gitulah. Yalah. Cuma lama-lama lupa sebut balik. Nampak baliklah. Dia rewind baliklah. Baik. Ila hadrati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila baqiyati sahabah wal qarabah wat tabi'in wa tabi'ina tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin summa khususan ila ruhi Syekh Muhammad Amin Kardi Al-Irbili Asy-Syafi'i syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-babu tsalitsu fi sam'iyati. Ini bab yang ketiga, iaitu daripada 3 bab dalam bab akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam kitab kita ni Tanwirul Qulub ni ada 3 pembahagian dalam bab tauhid, iaitu yang pertama bab uluhiyah, bab yang bersangkut dengan Tuhan, iaitu sifat-sifat ketuhanan tu. Itu dalam bab yang pertama ni kita tauhid lain pun dah kita lalu macam itulah. Dan yang kedua dibincang ataupun dibahaskan dalam kitab ni berkenaan dengan nubuwah, berkenaan dengan kenabian. Dan diri Nabi mana yang jadi nanti menjadi Rasul, sifat-sifat khusus bagi Nabi, mukjizat Nabi, perkara mustahil atas Nabi, dan perkara yang harus dibincang di situlah berkaitan dengan Nabi dan kenabian ini. Kemudian yang ketiga ni, dan sebagaimana kita bincang itu ni, nak ambil sikit berkenaan dengan bab sam'iyat. Bab sam'iyat, asal sama' ni dengar, ia tu nisbah. Kalau kita tu dia panggil jamak, tanda kata jamak muannas, kalau jamak taksir lupa lah. Jadi jamak muannas. Jadi sam'iyat ini dibangsakan kepada sama'. Apa maksud sama'? Asal maksud dia mendengar. Maksud mendengar di sini iaitu perkara-perkara yang ghaib, perkara-perkara yang tak dapat kita kesan dengan panca indera yang zahir. Mata nak tengok tak kelih benda tu. Contohlah dalam bab ni malaikat lah. Sebab awal bincang malaikat. Malaikat ni kita nak tahu kata ada malaikat, tak ada malaikat ni, kalau kita kelih buat api kanta 40 lapis pun takkan nampak malaikat. Sebab benda yang tak dapat kita kesan dengan panca indera yang zahir ni. Mata, telinga kita pun tak dengar malaikat mai duk sembang dengan kita. Kan? Panca indera yang lain tak boleh kesan, mulut tak boleh kesan, hidung pun tak bau. Ni benda-benda yang ghaib, benda-benda yang tak dapat kita kesan atau kita dapat dengan panca indera yang zahir. Semua perkara-perkara yang ghaib ni sabit melalui sama'. Sama' yakni hanya terima melalui mendengar daripada cerita daripada Quran dan juga cerita daripada Nabi SAW. Tahu perkara-perkara ghaib ni sabit melalui Al-Quran Al-Karim dan juga sabit melalui hadis Nabi SAW. Bukanlah benda-benda ni rekaan, bukan benda yang tahyul, khurafat dan sebagainya. Benda yang wajib kita beriman, benda tak nampak dan tak pernah kita tengok. Ini menguji sejauh mana kita berpegang teguh dengan agama. Nak tahu kata kita ni tahu mana? Tengok dalam bab sam'iyat, kita boleh terima tak benda tu benar ataupun tidak. Kalau kita tolak, maknanya kita belum benar-benar beriman dengan apa yang Nabi bawa lagi, apa yang Quran nak cerita tu. Itu maksud dengan kata sam'iyat. Apa sam'iyat? Yang kata sam'iyat tu, al-umurul lati la yastaqillu al-aqlu bi ma'rifatiha, iaitu perkara-perkara, yakni perkara-perkara yang ghaib, allati la yastaqillu al-aqlu, yang tidak terasing oleh akal dengan mengetahuikannya akan umur. Mana akal ni tak boleh kita kata abaikan, tak ambil kisah benda ni. Bagi orang yang berakal, dia kena ambil tahu. Dia kena tahu, dia kena kenal, dia kena i'tiqad perkara-perkara yang ghaib ni. Akal kita kata nak ambil pengecualian, tak boleh. Benda-benda ghaib ni benda-benda yang akal kena masuk campur, kena ambil kira. Mengaku dalam hati kita
dan kita i'tiqad dengan kebenaran, benar pastilah apa yang Nabi bawa tadi. Balah la tu'rafu illa bi sam'i minal kitabi aw sunnah. Diketahui akan umur tadi ni illa bi sam', dengan semata-mata kita mendengar mana yang kita tahu kata benda tu ada dan berlaku akan datang ni, iaitu melalui dengan mendengar, yang ni dengan kita dapati cerita-cerita daripada Al-Quran, Alkitab Al-Quran lah. Itu dalam Quran. Quran lah yang cerita begian-begian. Quran lah yang cerita begian-begian. Dia kata nak mikir bukan haba akal. Benda yang ghaibiyat ni bukan benda-benda yang habuan akal. Akal turut saja tu. Yang habuan akal tu, kena mikir tu. Buah dengan uluhiyah tu. Tu kena mikir. Nak bagi nampak sungguh. Hak ni Tuhan tak paksa fikir. Suruh terima ni, nak uji sejauh mana penerimaan kita tentang ajaran agama kita ni. Tu. Ni tak mahu nak cerita panjang lah masalah sabit dalam hadis Nabawi yang mutawatir ni, siapa yang ingkar jadi kufur. Ni benda-benda yang akhir-akhir zaman ni banyak yang menimpa orang Islam ni, dia tak percaya benda-benda macam ni. Benda kita selaku orang Islam ni terima bulat. Apa yang Nabi cerita, apa Quran cerita ni, tak ada habuan kita nak tolak, nak rasa sanksi pun tak boleh. Pasti benar benda tu. Habis, wa qad ittadaha laka ya akhi, dan sesungguhnya telah nyata dan jelaslah bagimu ya akhi, wahai saudaraku, mimma salafa, daripada barang yang telah lalu, ai bayanuhu, barang dia cerita dulu ni, dia nak ambil balik sikit. Sebab sam'iyat ini sabit melalui Quran dan juga sabit melalui hadis. Di antara tanda kata seseorang itu beriman, iaitu beriman dengan Rasul. Maksud dengan beriman dengan Rasul, kita kena mengaku dia tu seorang Rasul, dan apa yang dibawa oleh dia tu benda yang pasti dan benar belaka. Apa benda yang dia bawa? Dah sangkutan ni. Sebab tu dia kata begitu tu. Annahu yajibu ala kulli mukallafin, bahwasanya dhamasyan, yajibu ala kulli mukallafin, wajiblah di atas setiap orang yang mukallaf tu, al-imanu bi kulli ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Semua berkewajipan di atas setiap mukallaf itu beriman, percaya dan i'tiqad bi kulli ma jaa, dengan setiap barang, yakni hukum-hukum hakam yang membawa datang akan tadi ni oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana yang kata al-iman tu? Haitsu innahu la syakka fi subuti risalatihi, sekira-kira bahawasanya tidak ada perasaan sangsi dan syak wa sangka. Dalam bab beriman ni dia tak boleh dhan, dia kena yakin. Dhan pun tak terpakai. Aku ni percaya juga, tapi duk berasa-berasa macam tak apa nak betul tu sikit-sikit ni. Tak boleh. Dia bab ghaibiyat ni, bab iman, dia tak ada boleh rasa 1% pun perasaan yang kita rasa sangsi. Syak ni makna kita sangsi lah. Tak boleh, sekira-kira tidak bolehlah perasaan syak tu fi subuti risalatihi, pada sabitlah oleh perutusannya. Mana kita tak boleh sangsi bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu merupakan seorang rasul yang Allah utuskan. Wa annaha, dan bahawasanya sebut risalatihi tu ammatun lisairil khalaiq, iaitu meratai bagi sekalian makhluk. Nabi, perutusan Nabi ni bukan hanya Nabi ni diutuskan bagi kaum-kaum yang tertentu. Kalau Nabi-Nabi dulu ni diutuskan bagi kaum-kaum yang tertentu, walaupun pada zaman tu ada Nabi-Nabi lain pun ada. Nabi ni ada juga. Contoh macam Nabi Allah Lut dengan Nabi Allah Ibrahim. Mereka ada sezaman. Tapi Nabi Ibrahim dia kaum dia. Nabi Allah Lut dia kaum dia. Dia tak meratai ke semua. Tapi Nabi kita SAW, antara kelebihannya, Nabi kata fuddiltu 'alal anbiya bisitin. Aku ini Allah utuskan sebagai rasul ini, Allah lebihkan aku ini di atas nabi-nabi yang lain. Ada 6 perkara dalam hadis Imam Muslim, dan para ulama himpun lebih daripada 40 perkara. Dalam hadis itu sebut 6 lah. Yang pertama, Nabi kata ursiltu ilan nasi kafatan basyiran wa nazira. Aku diutuskan pada seluruh manusia. Bukan setakat manusia je.
diutuskan Nabi juga kepada Rasul, kepada jin, dan Nabi juga diutuskan kepada malaikat. Cuma malaikat ni dia panggil irsal litashrif. Utus Nabi ni bagi Rasul, dia jadi ketua utusan untuk malaikat. Mana para malaikat ni pun umat Nabi juga. Cuma umat tu litashrif, untuk memuliakan kedudukan Nabi lagi. Sebab pengikut Nabi lagi ramai. Makhluk Allah yang betul-betul taat dengan Allah pun termasuk pengikut Nabi. Ini untuk memuliakan Nabi. Kita ni manusia dan juga jin ni dipanggil ummah litaklif atau litakalluf. Jadi kita ni manusia dan jin diutuskan sebagai diberati hukum. Jadi Nabi perutusan tu bagi sekalian makhluk bil adillatil qat'iyatil yaqiniyah, dengan dalil-dalil yang bangsa putus, yang bangsa yakin. Makna Quran hadis yang tidak ada kesangsian. Makna qat'i yaqiniyah ni makna yang tak boleh ditakwil. Tak boleh ditakwil. Ni habaq atas sirat ni kita hanya simbolik. Ni betul. Itu bayangan harap azab kubur ni sebagai nak habaq kata perit bahaya, bukan benda tu ada. Tu mengarut benda qat'i. Dia kata tak ada dalam hadis sahih, mengaji lagi banyak sikit. Jadi Nabi dulu diutuskan untuk kaum dia ya. Kaum dia ya. Jadi yang bukan kaum dia tu kira golongan fatrah. Kalau kira apa nama macam ni dia panggil fatrah. Dia tak diberati hukum. Semua nabi-nabi dia ada kaum-kaum tertentu. Umat ni kaum Samud, kaum nama dia kaum Ad, nama ni, ni kaum ni, ni kaum ni, ni kaum Qibti. Macam Nabi Musa dia dua kaumnya. Dia Qibti dengan Bani Israel. Dia tak meratai semua. Ada kaum-kaum yang tertentu. Tu. Wa iza alimta zalika, apabila kamu mengetahui akan demikian itu, dan kita pun mengetahui yang demikian itu demikian mana. Kata Nabi ni tak boleh sanksi, lagi pula Nabi pula diutuskan bagi sekalian makhluk dengan sabit dalil-dalil yang bangsa qat'i ni, fanaqulu, maka berkatalah kami ni. Ni aku nak mula masuk bahasa lah. Ya, antara perkara-perkara yang sam'iyat yang wajib bagi setiap orang mukallaf ini beriman dan i'tiqad, kata benar benda ni pasti berlaku dan ada sungguh. Apa dia? Yajibu ala kulli mukallafin, wajiblah di atas setiap orang mukallaf tu al-imanu bil malaikah, iaitu beriman, yakni mengaku putus dalam hati akan bahawasanya malaikat itu tentu ada sungguh. Al-imanu bil malaikah ni ada dua maksudnya kata ulama. Yang pertama, kita mengaku bahawasanya kewujudan para malaikat. Malaikat ni mesti ada. Bukan hanya satu, kita kata sebagai satu amaran simbolik. Dia bukan mangsa simbolik, dia memang hakiki sungguh. Memang kewujudan para malaikat, walaupun kita tak pernah bertemu dan bersua pun. Tak pernah siapa pun dalam dunia ni bisa tengok malaikat. Zaman kita tanya bisa tengok malaikat, hantu raya pun tak pernah tengok. Tambah ke malaikat. Apa dia malaikat ni? Dia akan cerita ke depan. Yajibu ala kulli mukallafin, wajiblah ke atas setiap orang mukallaf ini al-imanu bil malaikah, oleh beriman dengan segala malaikat. Malaikat. Maksud dia ada dua, beriman dengan malaikat. Yang pertama, kena mengaku dalam hati kita kata ada sungguh malaikat tu. Yang kedua, para ulama sebut kena mengaku kata malaikat itu pun sebahagian daripada makhluk Allah. Yang ini hamba-hamba Allah. Dia bukanlah Tuhan dan dia bukanlah anak betina Tuhan. Ini sebagaimana pok-pok Nasara duk dakwa malaikat itu anak betina Tuhan, punya jahat pok-pok Nasara ni. Itu iman dengan malaikat lah. Alaihimus salatu wassalam, ke atas kalian mereka itu malaikah tu as-salatu wassalam, rahmat dan keselamatan. Iman tu ijmalan ala sabili ijmalin, iaitu beriman dengan secara ijmal dan juga beriman dengan secara tafsil. Dari dalam bab persangkutan iman kita dengan malaikat ni dia ada dua. Yang pertama, beriman dengan malaikat secara ijmal, secara umum. Yang kedua, beriman dengan malaikat ni secara tafsil, iaitu secara terperinci. Lagu mana secara ijmal?
Lagu mana secara terperinci? Dia akan cerita di bawah ni. Siapa yang kata malaikat ni? Kan? Yang buh nama malaikat. Malaikat ni tu dia. No. Bahasa Arab panggil malaikah, orang Melayu panggil malaikat. Jadi tapi kalimah tu tak dikongsi lah, orang lain tak panggil malaikat lah. Cuma kita ni dia jadi istilah kita, kalau baik sungguh ni hang siapa malaikat ni ya. Mana orang kawan ni baik sungguh lah. Kita orang Melayu ni dia terbawa-bawa dia punya peribahasa begitu. Kan tengok anak dia sikit-sikit lagi nak jadi malaikat lah. Kan orang baik sungguh. Itu kita makna dia ada pemahaman tu tentang malaikat. Kan. Lagu mana ni ada contoh. Baik, yang kata malaikat Allah ni lagu mana? Wahum, bermula mereka itu, dan bermula mereka itu yang kata malaikat ni ajsam, iaitu makhluk Allah yang berjisim. Makna berjisim ni ada mempunyai tubuh. Kalau Allah Ta'ala tak boleh kata bertubuh, sebab Tuhan bukan berjisim, bukan berjisim. Kalau malaikat dia bertubuh, dia ada, kalau kita kata berbentuk lembaga, bahasa tu kan, bentuk lagu mana? Wallahu a'lam. Maksud dia akan contoh bentuk rupa malaikat ni, dia benda yang berupa, benda kita boleh dapat dengan panca indera. Sekiranya Allah singkapkan hijab, boleh nampak malaikat kan. Sebahagian daripada orang soleh ni boleh nampak kan, macam nabi-nabi, para waliullah bisa jumpa malaikat kan. Kita tak ada malaikat kena jumpa muka kita kan. Dia tak sentai tengah belakang pun sangat tua. Mai kemudian banyaklah bahagian-bahagian pecah malaikat yang kita tengok. Wahum, yang kata malaikat yang Allah jadikan makhluk dia ni apa dia? Ajsamun, iaitu yang kata malaikat ni yang bertubuh badan. Dia ada tubuh, lembaga tubuh dia. Begitu kan macam tubuh kita lah. Lembaga tubuh lagu mana? Latifatun, yang halus. Yang halus ni maksud dia yang tak dapat kita nak kelih dengan mata, tak dapat rasa dengan telinga, tak dapat dengar dengan telinga kan. Itu jenis halus tu. Dia panggil jisim latifah. Jisim latifah ni serupa angin kan. Angin cuma kita boleh tahu kata ada, boleh tengok angin, tak nampak kan, tak boleh nampak. Jadi malaikat ini pun makhluk Allah yang mana penglihatan kita ni tak boleh tengok. Sebab apa tak boleh tengok? Pasal kesucian kebersihan mereka ni tinggi darjat mereka daripada kita manusia ni. Tolak Nabi-Nabi lah. Tu cerita bab iman dulu kan, darjat-darjat tu. Nak cerita kata-kata malaikat Allah ni, Allah buat tak sama dengan kejadian manusia tu. Nuraniyatun, yang bangsa nur dijadikan daripada nur. Dijadikan malaikat ni daripada nur. Nur pula nur yang latifah, yang halus. Orang kita tak boleh dapat kesan. Dekat-dekat lagu kasar lagu ni dia tembus masuk, tak ada masalah apa, sebab dia bukan berjisim lagu kita kan. Dia panggil jisim latifah. Kita ni jisim apa? Jisim merakam kan, bersusun ni. Sebab alam kita ni dia panggil alam mulki, alam yang dapat kita nampak, dapat kita kesan dengan panca indera zahir. Atas daripada alam tu dia panggil alam malakut. Alam malakut bukan malaikat lagi. Permulaan malaikat alam lahu. Paling tinggi malaikat alam jabarut. Alam lahut ni alam sekalian malaikat. Sebab tu kalau kita mengaji, ada ulama yang menceritakan, kalau orang yang berada pada alam mulki, dia tak akan dapat kecuali keistimewaan dia ni, dia akan nampak lah. Tapi kebanyakan ghalib dia, orang duduk alam mulki tak boleh dapat orang alam malakut. Kita nak tengok jin tak boleh, jin tengok kita boleh. Jin tengok kita boleh. Sebab jin dia duduk alam malakut. Tinggi daripada alam malakut dia panggil alam lahut. Alam lahut ni alam para malaikat. Jadi malaikat dia nampak jin, dia nampak manusia. Tapi manusia tak nampak malaikat. Manusia juga tak nampak jin. Jin dia nampak manusia tapi tak nampak malaikat. Tinggi daripada alam malaikat ni, alam dia panggil alam jabarut, iaitu alam Jibril. Malaikat Jibril ni dia punya ketinggian makam dia, seluruh malaikat tak nampak dia. Dia boleh tengok semua. Manusia dia nampak, jin dia nampak, dia boleh jumpa kan. Lepas tu pula para malaikat Allah dia jumpa. Malaikat tak boleh jumpa dia. Boleh dengar suara. Sebab tu malam Isra' wal Mi'raj kan,
Apabila Nabi SAW naik dengan Jibril sampai di langit yang pertama, dia ketuk pintu. Bila dia ketuk pintu, malaikat yang jaga langit pertama nama Ismail ni tanya, "Man huwa? Siapa dia oi?" Malaikat tak nampak. Tak nampak. Patutnya nak tanya apa kan? Pasal apa tanya lagi? Saya tak nampak. Ana Jibril. Oh, Jibril mai dah. Kan? Wa man ma'ak. Tu siapa dia tu? Hak mai seorang ni. Ha. Malaikat nampak Nabi. Nabi kita tu mai dengan Jibril kan, tapi Jibril yang ketuk, Nabi duduk tang ni. Gedebak. Siapa dia oi? Tak tahu siapa dia ketuk. Man huwa? Siapa oi? Ha, mana kita kan. Ana Jibril. Oh, Jibril mai dah. Kan? Dia tak nampak ketinggian kesucian malaikat Jibril. Kan? Wa man ma'ak. Tu siapa dia tu hak mai sekali? Ha, Nabi, malaikat nampak. Huwa Muhammadun. Oh, Nabi kata hal ni dah Nabi Muhammad ni. Ha, malaikat semua tahu kan, cuma tak pernah bersuara. Malaikat tanya lagi, awaqad yursila ilaih. Tuhan suruh naik atas ke? Ha, tu punya prosedur ketat tu. Ha, naik langit tu. Ha, tu ulama kata itulah makam Sayyidina Jibril alaihi salam. Malaikat Allah pun tak boleh tengok. Ni duk perhatian nak tengok Tuhan. Tengok makhluk Tuhan pun tak boleh. Oh, duk perasan lah. Ha, cuma adalah dalam ni alam dalam malaikat ni dua. Jabarut dengan malakut. Lahut dengan Jabarut. Lahut dengan Jabarut. Malakut hak jin lah. Malakut jin. Kita alam mulki, alam syahadah dia panggil. Alam makasak kan, semua kasak. Kasak belakang kita. Ha, tu yang kata malaikat ni kan, latifatun nuraniyatun, yang jisim bertubuh berlembaga yang halus seperti angin tu. Nuraniyah yang Allah jadikan malaikat ni seluruhnya daripada nur. Semua malaikat dijadikan daripada nur. Apa keupayaan, ciri-ciri khas yang ada kepada malaikat ni? Qadiratun ala an tatashakkala bi ashkalin mukhtalifatin. Yang kata malaikat ini qadiratun, yang berkeupayaan, mampu dan boleh, ala an tatashakkala, bahawa dia menyerupai. Dan ashkal ni makna menyerupai. Bi ashkalin, dengan rupa-rupa, mukhtalifatin, yang berbagai-bagai. Mana rupa-rupa baik, rupa-rupa yang elok, dia tak nak merupa jadi binatang batu dah. Tapi malaikat Allah ni dia boleh main rupa dalam rupa yang bukan asal. Macam Nabi kita sendirilah kan, dalam riwayat yang sahih pun sebut, selalu malaikat Jibril alaihi salam mai berjumpa dengan Nabi di atas rupa seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyatul Kalbi. Dan Dihyatul Kalbi ni sahabat Nabi yang paling kacak dan syegak. Orang lain tak boleh lawan dia. Paling syegak Dihyatul Kalbi kan. Ha, lalu dia mai berjumpa tu, yang mai hadis apa? Hak ajak iman, Islam dan ihsan tu. Ha, tu dia buat mai pemudasin. Dia tak mai atas rupa Dihyatul Kalbi. Tapi ciri-ciri Dihyatul Kalbi ya, dengan pakaian, dengan rambut yang hitam pekat, berayak elok, bersih, kemah. Ha, tu malaikat. Jadi malaikat ni boleh, dalam kitab Tawdihul Ifham disebut malaikat-malaikat Allah ini kan, ada yang sayap sikit, ada yang sayap banyak. Ada yang Allah buat malaikat ni sayap dia ada 2. Ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap, ada yang beratus-ratus sayap, dan ada yang sampai 1000 sayap. Nabi tengok malaikat Jibril ni 2 kali sahaja rupa asli. Iaitu ketika Nabi di Gua Hira kan, Nabi jalan keluar dari Gua Hira, nampak Jibril duduk atas kerusi dalam di Bukhari. Terkejut itu lari balik. Allahu Akbar. Kan Nabi berasa lagu kelam, lagu tengok Allah Jibril duduk atas kerusi. Allah tutup bumi. Jibril ni riwayat sebut dia ni duk ada banyak khilaf lah. Ada sebahagian ulama kata dia ada 1200 sayap. Ada ulama kata dia 1600. Dia buka 2 sayap, kelam ufuk timur, buka sayap belah kiri, kelam ufuk barat. Dia punya besarnya Jibril alaihi salam.
Tu rupa asal lah. Lalunya dia main bumi ni, dia menyerupai lah. Macam awak main dia nak pergi duduk tang mana tak selui kan. Benda besar. Nabi tengok 2 kali lah malam mula-mula Nabi terima wahyu. Yang kedua malam Nabi Isra' wal Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Allah perlihatkan kepada Nabi ini rupa asal Jibril kali yang kedua, iaitu nazlatan ukhra, naik kali yang kedua, iaitu waktu inda sidratil muntaha. Jibril duduk di sebelah sidratil muntaha. Itu cerita dalam Quran tu. Tu malaikat Jibril. Malaikat dia pun sebab tu lah. Bukan kata Jibril ya boleh merupa. Malaikat-malaikat lain pun boleh merupa. Malaikat maut. Dulu malaikat maut rajin main. Mana-mana orang nak mati dia main jumpa dulu atas rupa orang. Tapi semenjak kes dia kena sepak dengan Nabi Musa tu, dia tak main lah. Cerita dalam kitab Imam Qurtubi, dia main nak ambil nyawa Nabi Musa sepak terbit je mata. Ya Allah, Nabi Musa qadabum, jatuh kelak je mata. Balik jumpa, ya Allah, kekasihmu sepak. Sepak. Tuhan kata hang pi tak tanya apa dulu kot. Bahasa kita makna Tuhan tahu. Cuma Tuhan nak cerita kekasih Allah ni istimewa depa ni. Bukan pi lagu orang lain pi panggil balik. Pi kat Nabi Musa. Tanya Nabi Musa. Tuhan nak suruh ambil nyawa ni. Malaikat Menurut pun pergi pula kata, wahai Nabi Allah Musa, aku ni utusan Allah, akulah malakul maut. Aku ni mendapat perintah Tuhan untuk mengambil nyawa kamu. Nabi Musa kata, adakah seorang kekasih sanggup mencabut nyawa kekasihnya? Payah nak lepas tu kan. Malaikat mu kata, payah. Mengadu dekat Allah, ya Allah, Musa tu kata lagu tu pula. Tuhan kata, hang tanya dia, adakah seorang kekasih tidak mahu bertemu kekasihnya? Pipi pula, wahai Nabi Allah Musa kalimullah, adakah seorang kekasih tidak berkeinginan untuk bertemu kekasihnya? Nabi Musa kata, cabutlah nyawa aku. Nabi-Nabi dulu dia ada gitu kan. Sebab tu Allah bagi pilihan dekat Nabi kita, wahai Muhammad, diberi pilihan kepada kamu dua, sama ada kamu mau kembali kepada Allah ataupun kamu mau hidup atas dunia. Allah akan kekalkan Nabi kita sampai hari kiamat. Nabi kata, Aisyah kata, aku mendengar Nabi kata, ila rafiqil a'la. Nabi memilih untuk kembali kepada kekasihnya yang maha tinggi. Aku dengar lagu tu, keteriak kata Aisyah, sebab Nabi dah tak mau duduk dengan kami. Cerita hadis ni cerita bab guni dia banyak cerita. Jadi yang kata malaikat, ciri-ciri istimewa dia, kejadian dia begitulah. Lepas tu dia berkeupayaan, berkemampuan untuk merupa di atas apa segala jenis rupa. Kamilatun fil ilmi wal qudrah, mempunyai ilmu dan keupayaan, kuasa yang sempurna. Makna kekuatan yang cukup sempurna. Malaikat Allah ni gagah. Sebab tu lah hadis sebut. Dan Nabi kata, malaikat Allah ni kalau Allah bagi izin, dunia ni dia telan tak berasa pun. Sebab malam Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi kata ada sebahagian malaikat Allah yang nak turun atas bumi sembahyang jemaah dengan Nabi, tapi sedih sebab tak boleh sembahyang. Sebab apa? Mereka nak letak ibu jari kaki pun tak lepas. Bumi ni, ibu jari kaki tak lepas, bayang tengok. Punya besar. Dekat manusia ada ego lawan Tuhan ni. Mana heran sangat kan. Tuhan kata telan berhabis bang. Loop terus kita. Ni kita kena sedar kewujudan malaikat Allah. Keupayaan mereka cukup hebat. Ilmu pun ilmu yang sempurna. Kekuatan pun kekuatan yang sempurna. Tengok malaikat Allah Jibril alaihissalam. Kan. Waktu kaum Samud. Kaum Samud ni kaum Nabi Allah Saleh. Kan, kaum Nabi Allah Hud. Kaum Samud lah. Dia kaum Samud ini sebab tu cerita kaum Nabi Allah Saleh. Samud ni Saleh.
Macam nak kena cerita sikit lah kan. Lepas kata nak suruh cerita kan. Dia cerita sikit. Jadi kaum Nabi Allah Saleh ni, bila Nabi Saleh kata, ya qaumi budullah, wahai kaum aku sembahlah Allah, janganlah kamu mensyirikkan Allah sekali-sekali. Lepas duk cemuih dekat Nabi Allah Saleh ni, lepas kata Saleh, hang nak dakwa kata hang tu jadi Nabi, hang gak ada apa. Kalau hang bagi kat Samud, kami percaya agak dia orang kaya, orang pengaruh. Samud ni asal orang yang berpengaruh, ketua kabilah mereka. Jadi dia yang paling kehormat sekali. Dia kata patut Tuhan pilih dia lah nak jadi rasul. Yang hang pilih hang Saleh kat ada apa. Tak apa, kalau hang mengaku juga, hang tunjuk kata hang tanda seorang rasul. Nabi Saleh kata, kamu nak bukti apa aku ni seorang rasul? Lalah kaum dia duk cari benda nak bagi Nabi Saleh kantui lah kan. Tak ada. Dia kata, nampak tak batu besar? Awak kalau batu tu hang boleh tukar jadi unta, kami beriman dengan hang kata hang rasul. Nabi Saleh kata, saat aku nak semayang 2 rakaat. Semayang 2 rakaat. Habis semayang tu, bergerak batu tadi tu. Keluar jadi unta sekok. Besar unta ni. Besar sungguh. Kan? Jadi lepas tengok-tengok, tengangor. Nabi Saleh kata, awak nak cari bukti apa lagi? Kami tak percaya lagi. Mau dia beranak lah. Tu dia yang kata puak-puak kaum dia ni cabak sungguh rasul ni. Bila cabak aku tu tunjuk bukti tak ikut, sakit lah. Dia kaedah dia zaman dulu gitu dah. Umat dulu ni bila cabak rasul tunjuk kebenaran tak ikut, memang binasa. Kita suruh dia beranak lah. La tu juga unta tu beranak. Terbit anak sama besar dengan mak. Bukan beranak kecil, beranak sama besar dengan mak. Dia bersengak. Ada sebahagian beriman, sebahagian lagi sengak. Duk kuit ni lah. Tengok si yang pandai unta ni lah. Kata Nabi Allah Saleh, hazihi naqatullah la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun qarib ta'kul fi ardillah. Hazihi naqatullah, unta ni yang kamu tengok 2 ekor anak dengan ibu ni, naqatullah adalah unta milik Allah. Jangan siapa duk pi kacau dia. Hazihi naqatullah la tamassuha bisu'in, jangan siapa duk menyakiti apa. Ta'kul fil ardillah, biarlah dia nak pergi makan tang mana pun, sebab dalam kampung ni betul ada telaga. Jadi hari unta tu pergi minum kerin yang telaga. Jadi dia kata, kami nak minum apa? Apakah susu unta boleh makan beberapa kampung punya besar unta tu. La mata tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum 'adzabun qarib. Kalau kamu menyakiti unta tadi ni, Allah akan turun azab yang dalam masa terdekat. Akhir umat-umat dia ni yang tak beriman, hidup takik, bunuh anak, bunuh ibu. Dia duduk suar pada masuk dalam telaga, tak betul ayak, dia takik. Takik tu anak ni koyak lari masuk hutan, hilang. Dia cari pun tak jumpa lah. Jadi Nabi Saleh duduk tengok unta ni tak ada. Dia kata, tahu dah Allah wahi kata umat dia adalah yang bunuh budak ketua dia tu, lebih kurang 9 orang gitu lah dalam kisah surah Anbiya sebut. Jadi Nabi Saleh kata, mana dia? Depa mai cari Nabi Saleh. Dia kata, wahai Saleh, kami bunuhlah unta tu. Hang kata Allah turun azab lah, buat turunlah. Tu punya cabak Nabi dulu tu. Kami nak tengok azab Tuhan hang tu terang mana. Nabi Saleh kata, masa anak unta tu lari masuk hutan, dia buat apa? Dia bunyi 3 kali. Dia kata, banyak hidup hamba 3 hari lah. 3 hari lah hidup hamba. Esok bangkit, muka hamba semua hak jahat ni akan jadi kala kuning. Hari yang kedua, bangkit, muka akan menjadi merah. Dan hari yang ketiga, muka akan jadi hitam. Dia kata, duk tunggu pa 3 hari lambat. Biarlah kami nak tengok depan meji mata ni. Balik pergi. Duk bangkit pagi esok, tengok aku pekat lawan gelak. Sehari tu gelak. Kan? Pasal puak-puak ni zaman tak ada cermin ni. Kan? Bisa dengar orang tak ada cermin. Orang asli dulu tak ada cermin lah. Betul dia pakai tahu rupa depa lagu mana. Kita ingat ada satu kes dulu ni. Depa panggil menteri pi rasmi. Habis rasmi tu orang tangkap lah gemak kan. Jadi ketua kampung ni duduk dah tepi menteri ni lah tangkap. Habis balik orang bagi gambar dia tepi buat kenangan. Dia pun panggil bagat tengok. Dia kata, aku hak ni aku kenal. Hak tepi menteri ni siapa dia? Kan dia tanya apa? Tepi menteri tu siapa dia? Dia kata, hang lah. Oh, aku lah. Dia baru tahu kata muka dia lagu tu. Kan? Orang cermin tak ada kan, orang dulu. Hak ni pun lagu tu lah. Apakah ada orang gelak kat kawan ni kata muka kuning.
Padahal semua pekat kuning. Tak apa lagi. Masuk hari yang kedua muka jadi merah, satu dia pecah. Azab Allah ni bila dah turun tak ada apa dah. Masuk hari yang ketiga dia bertanya Nabi Allah Saleh, apa azab Allah Ta'ala dah turun? Dia berkata Jibril turun main nak tempit. Dan mereka pakat balik duk rumah ada yang masuk dalam bukit apa semua ambil ni tempit pun sumbat telinga siap-siap. Tuhan cerita dekat Nabi, wa aqadzal ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Jibril turun-turun sekali tempit pecah habis orang pun dah mampus berkelimpang habis. Wa aqadzal ladzina zalamu sayhah. Yang kata malaikat Jibril ni dia tempit dengan satu pekikan yang persangatan kuat. Sebab tu Nabi Soleh keluar dulu daripada wilayah tu. Jibril tempit ni putih tangkai mata hati. Ping, sudah pecah isi dalam. Fa asbahu fi diyarihim jasimin, habis mampu habis. Dan bergelimpangan mampu. Itu kekuatan para malaikat. Ni malaikat ni kuat sungguh sempurna. Dan alal a'mali syaqah, di atas melakukan urusan-urusan yang payah. Ya macam nak sebut nyawa lah apa, bukan dah senang. Kekuatan mesti kekuatan yang sempurna, pengetahuan pun pengetahuan yang sempurna. Boleh pergi tapi sikit ke? Wa syawahidu isbatihim minal kitabi was sunnah kathiratun la tu'addu wa la tuhsa. Dan bermula syawahid sabit mereka itu malaikat. Mana dalil lah? Syawahid ni sama makna dengan dalil. Mana dalil yang kata kewujudan ada sungguh makhluk Allah yang bernama malaikat ni? Minal kitabi was sunnah, daripada Quran dan juga hadis tu katsirah. Kata musannaf ni banyak. Kalau nak ambil wajah istidlal tentang adanya malaikat Allah ni berlambak-lambak dalam Quran, berlambak-lambak dalam hadis. La ta'addu wa la tuhsa, tak ada nak bilang. Ai adalu, dia punya ayat tu tak ada nak bilang, bercambah. Lagu mana? Sebahagian dia ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, lan yastankifal masihu in yakuna abadan lillah walal malaikatul muqarrabun. Dalam ni dia tulis apa? Suratul Nisa ayat 175. Bukan ni 172. Bukan 175. Nak betul 172. Apa maksud firman ni? La yastankifal masih, tidaklah menegah oleh Masih itu ayyakuna, bahawa adalah ia Masih itu abdan lillah, seorang hamba bagi Allah. Ini ayat ni turun dan sebab tu ada satu kaum daripada puak Nasara yang mai berjumpa dengan Nabi ni, mereka tanya dekat Nabi, apa pandangan Nabi Muhammad berkenaan dengan Nabi Allah Isa ni? Pasal antara pahaman mereka mengatakan Nabi Allah Isa ni anak Tuhan. Dan pahaman Nasara ni juga mengatakan malaikat ini adalah Tuhan. Dan sebahagiannya yang berfahaman mengatakan malaikat ini adalah anak perempuan Tuhan. Lalu turunlah ayat ni. Bila Nabi kata, yang kata Isa ini Abdullah, salah seorang daripada hamba Allah. Weh, mereka kata hang penghina Nabi kami ya. Lalu turun ayat ni. Lan yastankifal masih, tidaklah menegah oleh Isa Masih tu, oleh Nabi Isa tu, ayyakuna, bahawa adalah ia Nabi Allah Isa tu abdan lillah, seorang hamba bagi Allah. Dia bukan anak Tuhan, dia hamba Tuhan. Walal malaikatul muqarrabun, dan tidak jugalah para malaikat yang hampir dengan Allah itu sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan. Malah malaikat tu pun hamba bagi Tuhan juga. Ni di sini sabit kata kewujudan malaikat. Allah perakui dalam ayat ini yang pertama berkenaan dengan Nabi Isa untuk menolak pahaman Nasara yang mengatakan anak Tuhan. Dan Tuhan kata Muhammad cerita dekat mereka, kata Isa ni adalah hamba aku. Dan malaikat tu pun hamba aku, bukan anak betina aku dan bukan Tuhan. Tu di situ Allah sebut dengan jelas berkenaan dengan ayat ini tentang sabit dan ada sungguh yang kata makhluk yang bernama malaikat. Itu satu.
Kita habis ayat Quran ni. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain. Wa qauluhu ta'ala ni. Boleh ataf. Baca wa qaulihi ta'ala pun boleh. Dan jadi mubtada bagi khabar mahzuf, jadi mubtada muakhar bagi khabar muqaddam mahzuf boleh nahu kan, baca begitu faham dah kalau kata orang i'rab begitulah. Wa qawluhu boleh baca wa qawlihi boleh. Kalau baca wa qawlihi atau ka qawlihi, atau pada qawlihi tu jadi ka qawlihi ta'ala. Yang kedua, iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Ini dalam surah Al-Anfal. Apa firman Allah ni? Iz, pada ketika yuhi, mewahilah rabbuka, oleh Tuhanmu hai Muhammad, ilal malaikah, kepada malaikat. Makna Tuhan bagi tahu, kalau bahasa kita lah, Tuhan wahi kepada malaikat, anni ma'akum. Ni apa cerita ni? Ni cerita dia kena ambil kisah sikit lah. Jadi ayat ni turun menceritakan berkenaan kisah yang berlaku dalam perang Badar. Jadi perang Badar, kita maklum para sahabat Nabi ni dalam jumlah 330 orang. 313 orang berdepan dengan orang-orang Quraisy yang 1000 orang lebih. Semua orang Quraisy ni siap dengan kelengkap peperangan, sedangkan para sahabat Nabi ni tak ada apa orang, 2 orang sahaja tentera yang berkuda. Sebahagian besarnya ni hanya ada yang bawa pelepah tamak saja untuk berperang dengan bapak musyrikin ni. Ini perang Badar, kisah panjang saya cerita dulu kan. Jadi dalam perang tu Allah perintahkan seramai 1000 malaikat untuk turun membantu Nabi dalam peperangan Badar. Tuhan kata dekat para malaikat, maksudnya bahasa kita gunilah, iz yuhi rabbuka ilal malaikah. Tuhan wahyi dekat malaikat, inni ma'akum, aku ni kata Tuhan sentiasa bersama kamu dan orang-orang yang beriman. Makna kamu jangan bimbang wahai para malaikat aku, pemergian kamu bersama-sama orang yang beriman itu aku akan sertakan pertolongan dan beri kemenangan. Tuhan kata kat siapa ni? Kata kat malaikat. Itu dalam Quran sendiri sebut malaikat. Habis. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil wujudnya makhluk ataupun hamba Allah yang bernama malaikat ini. Habis itu kemudian kita akan sambung ammal imanu bihim ijmalan. Jadi wajib kita beriman dengan malaikat ni ada 2. Yang pertama beriman secara ijmal, dan juga beriman dengan secara tafsil. Macam juga kita beriman dengan kitab-kitab Allah. Wajib setiap orang Islam ni mempercayai dan yakin serta i'tiqad ada bagi rasul-rasul termasuk Nabi kita ni Allah utus bersama mereka ni dengan kitab-kitab ataupun suhuf. Lagu mana? Dia wajib kita mengaku secara ijmal. Yang pertama wajib kita mengaku ada bagi kitab bagi Nabi-Nabi dulu. Kitab apa tak tahu. Itu secara ijmal, secara umum. Dan wajib kita mengaku juga secara khusus, secara tafsil. Iaitu kita kena tahu Quran Tuhan turun kat siapa, Zabur turun kat siapa, Taurat turun kat siapa, Injil turun kat siapa. Itu dia panggil beriman secara tafsil. Ni pun dalam bab malaikat ni pun dia ada 2 agak kewajipan. Makna wajib kita mengakui kewujudan malaikat dan dia sebahagian daripada hamba Allah secara umum. Mana tak tahu banyak mana lah, tapi yang kata malaikat ni lagu ni ciri-ciri dah. Banyak mana tak tahu. Tu cara umum. Ni penting ni di sini. Tidak nanti akan terbit isu malaikat pun buat dosa. Tengok tang mana malaikat buat dosa. Harut marut nanti kita cerita harut marut tu maksud apa. Baca apa ni, orang nak faham ni kena baca Quran, hadis dah kita ni duk baca Bible juga. Teruk sangat. Malaikat pun buat salah ni cukup teruk punya iman. Habis cerita. Ni tak akan masuklah malaikat nanti. Ammal imanu bihim ijmalan fahuwa an na'taqida anna lillahi malaikatun la yusafuna bi dzukuratin wala bi unusatin. Ni mula ciri-ciri yang kata malaikat. Sebut malaikat ni teringat dulu masa mengaji Riyadhus Salihin ke arwah Tok Haji Saleh. Menjadi buat bayang. Cerita bab malaikat ni tu kata teringat pada cerita. Seorang ulama dulu nama Syekh Khatib Syirbini. Khatib Syirbini dia punya kewalian dia punya tinggi.
selain daripada ulama fiqh, dia selaman dengan Ibnu Hajar dengan Imam Ramli mana. Satu hari tu dia kata malaikat maut mai di rumah Imam Khatib Syirbini. Bila berjumpa dengan Imam Khatib Syirbini tanya, ada hajat apa wahai malaikat? Oh, dia kata tahu malaikat, tahu. Dia kata saya mai ni Allah perintah untuk ambil nyawa anak perempuan Tok Guru lah. Kata Imam Khatib Syirbini, tak boleh mati lagi sebab bukan sampai masa dia. Dia kata dalam senahrai ni ada. Imam Khatib Syirbini kata dok lagi. Malaikat maut balik dah langit menghadap Allah. Tanya macam mana Tuhan, kata memang dipanjangkan usianya. Lama dah pada tu kan. Dia pun duduk dari, dia pun pergi berumur. Malaikat tu main pula. Imam Khatib Syirbini kata, ya, yang kali ni main hajat ambil nyawa. Betul kali ni, betul habis umur. Ya, ni kolek pala. Tu kata tu dia ulama. Kan. Sakan kata tu. Kat mut. Kita nak nampak tak nampak pun patut nak terbeliak tu. Nak cerita tak boleh dah. Kan. Takat duk hidup lagu ni tak ada pasal. Lebih nampak lagu kita. Orang ahlillah ni gitu ya. Mata depa ni alam mulki ya. Malakut nu boleh tengok besar. Syurga neraka alam malakut. Nak bidadari alam malakut. Harut-marut tu kisah lain. Dua pemuda yang mengajak ilmu sihir tu. Ni nanti akan datang tu depan sikit. Bukan malaikat lah. Ni ada khilaf kan. Kita cerita. Khilaf yang kata malaikat pun dipesongkan oleh sejarawan. Zulkarnain pemuda, lelaki. Khilaf ulama, kata Rasul, kata Nabi, setengah kata ada. Tapi tang wali tak khilaf lah. Zulkarnain yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Qul as'atlu ma fiha dalam Quran surah Al-Kahfi. Yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Selagi akan bertanya kepada kamu, hai Muhammad, seorang lelaki yang digelar dengan Iskandar Dzulqarnain. Dia lama zaman Nabi Ibrahim, mana Nabi Musa umur panjang. Dia tentera Nabi Allah Musa. Umur 1000 tahun lebih. Dia yang memerintah seluruh dunia. Sebab tu dia yang berjalan sampai ke Rusia, sampai tempat Ya'juj Ma'juj tu. Dia tawan, dia hidup dia penuh dengan pergi berperang. Dzulqarnain. Yang cerita dah tu ni. Dalam bab nubuwah. Tadi tu jalan kan. Ni nak sedap buka dalam Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir. Dalam tu dah contoh. Kitab tu 12 jilid dah. Ada jilid ada contoh. Sedap. Imam Ibnu Katsir ni contoh bab kemat semua ada tu. Anak nakal kan berjabu. Dia jabu. Habis. InsyaAllah kita sambung ya. Nanti malam akan datang ni kita baca sama ayat ni lah. Habis ni insyaAllah lah. Bagi rezeki kesempatan kita habis. Nak dia bab sama ayat belakang ni banyak. Mula dengan malaikat dulu. Atas kursi apa semua bahan. Tak. Dia Tanwirul Qulub ni dia ada seni dah. Orang Naqsyabandi kan. Sedap. Kita baca ni ada ruh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min hali al-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.
sambung bila pula Fik? Ya. Ni. Dah selang sikit apa tu. KP ni payah pula orang nak.